Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, okey, video kali ini kita akan bincangkan tentang soalan dalam bahagian C, ya, iaitu bahagian terakhir sekali, ya, soalan nombor 27, iaitu maklumat di bawah menunjukkan data perbelanjaan, ya, agregat sebuah negara, ya, dalam RM juta. Okey, dalam RM juta, ya. Data-data yang diberi adalah seperti berikut: C, fungsi C, fungsi I, fungsi G dan fungsi T. Okey. So soalan yang diminta ialah hitung pendapatan negara pada keseimbangan. Lepas tu maksud pengganda, yes. Dan B, sekiranya pendapatan negara guna tenaga penuh 2,500, ya, hitung lompang deflasi atau lompang inflasi. Okey, untuk B1 ini, kamu kena faham, ya, bahawa bila soalan sebut hitung lompang deflasi atau lompang inflasi, maknanya kamu kena decide. Dalam jawapan kamu itu kamu kena decide, kena tentukan sama ada yang wujud lompang deflasi ataupun lompang inflasi. Kan? Ya. Jadi kamu kena pastikan pendapatan negara sebenar dengan pendapatan negara guna tenaga penuh itu mana lebih besar. Ya. Kalau kamu hitung dalam A1 itu, kan, pendapatan negara sebenar, dan dalam soalan B ini yang 2,500 itu adalah pendapatan negara guna tenaga penuh. Jika pendapatan negara guna tenaga penuh lebih besar daripada pendapatan negara sebenar yang dikira dalam A1 itu, maka yang wujud dalam ekonomi adalah lompang deflasi. Sebaliknya, jika pendapatan negara sebenar lebih besar daripada 2,500, maka yang wujud dalam ekonomi adalah lompang inflasi. So kamu kena decide dalam jawapan kamu, ya. Baik, soalan B2 pula, hitung perubahan cukai yang diperlukan untuk mencapai guna tenaga penuh. B2 ini pula meminta kamu menggunakan kaedah fiskal, dasar fiskal dengan mengubah cukai. Berapa cukai yang perlu diubah, kan? Perubahan cukai. Dia sebut di sana perubahan, ya. Maksudnya tak tahu kena tingkatkan ke cukai ataupun kena turunkan cukai. So kamu kena decide dalam jawapan, kena tentukan dalam jawapan kamu, ya. Dan tiga roman itu huraikan bagaimana perubahan cukai dapat mencapai guna tenaga penuh. Maksud soalan B3 ini, kamu kena terangkan daripada perubahan cukai itu, ya, sehinggalah kesan dia kepada peningkatan ataupun perubahan pendapatan negara, kan? So cukai mengubah C mengubah AE mengubah Y. Itulah dia punya proses dia. Cuma kamu kena terangkan meningkat ke menurun dalam jawapan nanti. Okey. Baik, kita lihat jawapannya, ya. Untuk soalan nombor 27 itu. Okey, ini adalah jawapan soalan nombor 27, ya. Okey, soalan nombor 27, ya. Baik, ini adalah jawapan bagi soalan nombor 27, ya. Pendapatan negara pada tingkat keseimbangan ekonomi 3 sektor ni, ya. Sebab apa 3 sektor? Sebab C, I dan tambah G. Okey, C, I tambah G. Baik. Jadi untuk pengiraannya, C sama dengan CIG, ya. Kamu letakkan, ya, fungsi T, kan? Dalam ni dah ada, T di sini, kan? Ni T. YD mesti tolak dengan T, ya. Lepas tu tambah 275 itu pelaburan, dan G 260, ya. Lepas tu kamu akan dapat Y sama dengan 860, ya. 860 tambah 0,8 Y tolak 160. Lepas tu kamu akan dapat keseimbangan pendapatan negara Y sama dengan 3,500 juta. Okey. Baik, ada dalam kalangan kamu, ya, yang tidak faham kehendak soalan. Soalan minta keseimbangan pendapatan negara berapa, ya, bukan apa. Ada yang berhenti setakat fungsi AE, Y sama dengan
ada yang dapat Y sama dengan 700 tambah 0.8Y, dan jawapan kamu berhenti di situ. Salah lah. Soalan tanya berapa pendapatan negara keseimbangan. So jawapannya 3,500. Okey. Dan soalan kedua pula, soalan tanya tentang maksud pengganda dan berapakah dalam soalan ini nilai penggandanya. Kan, berapakah dalam soalan ini nilai pengganda. Okey, nilai pengganda ialah suatu ukuran berapa kali ganda. Okey, berapa kali pendapatan negara bertambah akibat berlakunya pertambahan dalam perbelanjaan agregat. Okey. So di sini, kamu boleh sama ada pengganda ialah satu ukuran berapa kali pendapatan negara bertambah. Kalau kamu tak nak letak bertambah pun boleh, berubah. Okey, negara berubah akibat berlakunya perubahan. Kalau nak letak di sini berubah, okey, selepas itu pun kena berubahlah. Kalau kamu nak letak di sini berubah, di sini pun perlu berubah jugalah, berubah. Jadi di sini pun perlu berubah juga dalam perbelanjaan agregat. Dan nilai pengganda pula, nilai pengganda ini adalah formula nilai pengganda yang kita belajar sebelum ini, iaitu 1/1 tolak MPC. 1/1 tolak MPC. MPC dah ada ni. Ini nilai MPC 0.8. So pendapat penggandanya adalah 5 lah. Yang ini senang saja. Sebenarnya kamu boleh je ingat, kalau 0.75 penggandanya 4. 0.8 penggandanya 5, kan? 0.5 penggandanya 2, kan? Macam tu saja, boleh ingat je. Tapi kalau nak kira pun tak susah, tak kira pun senang saja. 1/1 tolak MPC, Okey, untuk soalan seterusnya, sekejap. Okey, untuk soalan seterusnya ini soalan B. Soalan B. Sekiranya pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh ialah 2,500. Diberi 2,500. Diberi 2,500. Hitung lompang deflasi atau lompang inflasi. Nampak tak dia punya jawapan dia? Di sini dia sudah decide. Pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh sama ada berlaku lompang inflasi ataupun lompang deflasi. So jawapannya ialah berlaku lompang inflasi. Di sini nampak berlaku lompang inflasi. Kenapa? Jawapan dia dah tentukan, kan? Oleh sebab pendapatan negara tingkat guna tenaga penuh kurang. Kurang daripada pendapatan negara pada keseimbangan, maka berlaku lompang inflasi. Kamu kena tentukan, kena terangkan, kena explain, kena jelaskan benda ni dulu, barulah kamu boleh hitung. Ni jawapan dia dapat markah ni, markah 2 markah ni, yang ini pun dah 1 markah. Kamu kena tentukan dulu yang wujud itu lompang inflasi ataupun lompang deflasi, kan? So situasinya tingkat guna tenaga penuh kurang daripada pendapatan negara pada tingkat keseimbangan, maka berlaku lompang inflasi dalam ekonomi, kan? Baik. Okey, so untuk pengiraannya, berapakah lompang inflasi itu, dan berapakah lompang inflasi yang wujud itu? Saiz lompang inflasi, formula dia ialah jurang KNK. Ini jurang KNK ni. Ini jurang KNK. Okay. Ini ni jurang
pendapatan negara ataupun yang dikenali sebagai jurang KNK bahagi dengan pengganda. Pengganda kita dah tahu ya, kita hitung dah tadi, penggandanya 5. Jurang KNK ialah sama dengan pendapatan negara guna tenaga penuh tolak dengan pendapatan negara sebenar, iaitu pendapatan negara keseimbangan yang kamu hitung tadi. So kamu akan dapat negatif 200 juta. Negatif 200 juta ini apa maksud dia? Negatif 200 juta ni kalau kamu tak tulis negatif pun boleh. Kamu boleh tulis berlaku lompatan inflasi sebanyak 200 juta pun dah cukup. Dan tapi yang ini dia sudah merujuk kepada yang ini, maka jawapannya betul lah. 200 negatif 200 juta. Maksudnya kita mengalami kurangan perbelanjaan agregat. Negatif itu sebenarnya bermaksud perbelanjaan agregat perlu ditambah lagi sebanyak 200 juta. Sebab apa? Sebab kita mengalami kurangan dalam perbelanjaan agregat sebanyak 200 juta. Kan? Itu maksud dia. Ya. Jadi kalau kita nak lukis dalam gambar rajah, kalau kita nak lukis dalam gambar rajah, ini situasi dia. Ya. Ini situasinya. Ya. Ini pendapatan sekejap ya. Saya nak bagi, kebetulan kita berada pada soalan ini. Apa kata kita terus tunjukkan bagaimana maklumat-maklumat ini, ya, bagaimana maklumat-maklumat ini boleh kita tunjukkan dalam gambar rajah, ya, dalam gambar rajah. Okey. Kalau kita pindahkan maklumat ini dalam gambar rajah. Okey. Sekejap. Okey, ini dia. Okey, ini adalah ini rangka dia yang mesti ada, ya, yang mesti ada. Lepas tu ini adalah AE yang asal. Okey, AE yang asal yang menyebabkan kita kira kita akan dapat pendapatan negara tadi berapa? Kita dapat tadi, kita katakan semula sebab terlalu rendah. Okey, katakan di sini yang kita kira tadi di sini. Dan ya, ini AE yang kamu hitungkan tadi, iaitu kamu dapat keseimbangan pendapatan negara 3,500 kan. Okey, 3,500. Ini kalau dalam gambar rajah. Baik. Tetapi pendapatan negara guna tenaga penuh adalah 2,500, katakan di sini. Okey, 2,500. Dan ini pendapatan negara guna tenaga penuh. Jadi kalau kita tolak ke atas, tolak ke atas, kelok AE yang sepatutnya berada di sini. Ya. Kelok AE yang membolehkan kita mencapai guna tenaga penuh adalah DAEF. So dalam keadaan ini kita perlu turunkan AE. Kan? Kita perlu turunkan AE, ya. Kena turunkan AE sebanyak berapa? Turunkan AE sebanyak lompang inflasi tersebut. Kan? So di mana lompang inflasi? Lompang inflasinya di sinilah. Okey. Inilah lompang inflasi. Okay. Ini lompang inflasi. Okey. Lompang inflasinya di situ. Jarak dia. Ya. So jarak antara dalam arrow ini, okey. Jarak antara A dengan B ini ialah lompang inflasi yang bernilai 200 juta. Kan? So AE itu perlu diturunkan. Ini dalam gambar rajah ni. Okey. Tapi AE, dalam AE ni kita sudah tahu, dalam AE ni ada apa? Ada C, ada I dan ada G. Kan? Tapi soalan B2, soalan B2 dengan menggunakan kaedah cukai.
Dia minta hitung perubahan cukai yang diperlukan untuk mencapai guna tenaga penuh. Dan perubahan cukai dengan kaedah cukai. So cukai tak ada dalam CIG ni. Cukai tak ada. Tetapi cukai akan mempengaruhi C. Iaitu yang kamu kena faham. Cukai ini akan mempengaruhi C. Dan sebab itulah kamu kena kira perubahan cukai dan kesan dia kepada C. Kan? Okey. Baik, cuba kita lihat bagaimana pengiraannya berlaku. Baik. Bagaimana pengiraannya berlaku. Okey. Okey, alright. Baik, tengok di sini. Okey, kalau kita lihat baik, kalau kita lihat di sini melalui perubahan cukai. So, formula dia macam ni. Perubahan AE yang kita nak turunkan tadi ialah berapa? AE itu kena turunkan sebanyak inilah. AE yang perlu diturunkan ialah sebanyak 200. Ini. AE yang kita perlu turunkan adalah sebanyak lompang inflasi tersebut. Iaitu 200 juta. Ya. Perubahan AE sama dengan lompang inflasi. Dah bagi tahu dah kat sini. Perubahan AE itu sama dengan lompang inflasi sama dengan MPC darab T. Okey, kenapa diletakkan negatif di sini? Okey. Dia letakkan negatif di sini supaya di akhirnya kamu tahu bahawa cukai itu perlu apa? Cukai itu perlu apa? Kenapa negatif MPC darab perubahan T? Kenapa negatif? Supaya kamu akan dapat nilai yang positif. Tapi kalau kamu faham nilai negatif atau positif itu tak penting sebenarnya. Ya, tak penting. Yang penting sekali ialah kamu kena tahu dalam kes ini bila wujud lompang inflasi, cukai itu perlu cukai itu perlu dinaikkan. So bila kamu dapat net positif, nilai 250 ini positif, bermakna perlu dinaikkan. Kalau kamu dapat negatif, bermakna cukai itu perlu diturunkan. So tujuan dia letak negatif di sini supaya kamu akan dapat nilai positif pada akhirnya nanti. Tapi seperti yang saya cakap tadi, nilai positif negatif itu tidak penting sekiranya kamu faham. Kamu sudah tahu jika dalam ekonomi wujud lompang inflasi, cukai perlu dinaikkan. Kalau dalam ekonomi wujud lompang deflasi, cukai perlu diturunkan. Kan? Baik. Jadi dalam kes ini, dalam kes ini persamaan yang diberi, MPC darab perubahan T. Dan formula ini kamu kena ingatlah. MPC darab T ini kamu kena ingatlah. Kalau melalui kaedah perubahan cukai, kamu kena gunakan MPC darab T. Okey. So formula dia terusnya ialah 200 sama dengan 0.8 darab perubahan T, dan bila yang ini kita bawa ke bawah ini, bawa ke bawah, dia akan jadi perubahan T sama dengan negatif 200 bahagi dengan negatif 0.8. Tujuan dia letak negatif tu supaya dapat jawapan yang positif. Okey, 0.8 ya. Okey, 0.8. So kamu akan dapat perubahan last kali kamu akan dapat yang inilah, perubahan T sama dengan 250 juta. So last kali kamu kena simpulkan bahawa oleh itu cukai perlu dinaikkan sebanyak 250 juta untuk menutup lompang inflasi tersebut. Okey, untuk mencapai guna tenaga penuh lah. Okey. Baik. Seterusnya dan terakhir sekali ialah huraikan, ya. Akhir sekali ialah huraikan bagaimana perubahan cukai dapat mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya kamu kena terangkan, bagaimana yang ini boleh menyebabkan, kena huraikan saja, menyebabkan
guna tenaga penuh boleh dicapai. So step dia macam ni lah. Step dia ialah ni cara dia, bagaimana ia boleh tercapai. Yang pertama, perubahan cukai dapat mencapai guna tenaga penuh apabila apabila cukai dinaikkan, pendapatan boleh guna masyarakat. Kesan dia seterusnya ialah pendapatan boleh guna masyarakat berkurang dan penggunaan barang dan perkhidmatan berkurang. Kan? Itu maksud dia perubahan C. Step dia ialah perubahan C ialah perubahan, maksudnya T dinaikkan, kesan dia kepada C jatuh. Itu step yang pertama, kan? Oleh itu perbelanjaan agregat jatuh, kesan dia seterusnya AE turun, kan? Kesan seterusnya ialah AE jatuh, perbelanjaan agregat menurun, dan kesannya pendapatan negara akan jatuh melalui proses pengganda. Pendapatan negara akan jatuh melalui proses pengganda. So kesannya seterusnya ialah kesan yang seterusnya ialah Y akan turun lah, Y akan jatuh. Okey, hal ini akan menyebabkan pendapatan negara jatuh daripada 3,500 juta kepada tingkat guna tenaga penuh iaitu 2,500 juta. Okey. Okey, itulah jawapan untuk soalan nombor 27. Untuk soalan seterusnya nanti kita akan sambung pada video yang akan datang. Okey, terima kasih, jumpa lagi.